Berikut adalah kisah benar yang berlaku dan telah diceritakan oleh seorang pendengar penghuni alam lain kepada penulis. Hati aku berbunga-bunga bila mak aku bagi tahu yang ada surat panggilan masuk ke sekolah asrama penuh yang terkenal di Johor untuk aku. Walaupun jauh dari kampung halaman aku, jauh dari keluarga aku seronok sebab dapat keluar dari tempat aku membesar dan berjalan ke negeri orang. Bila lagi kan nak dapat berjalan secara percuma ni? Pendaftaran aku di sekolah asrama penuh tu berjalan dengan lancar. Meskipun sedikit sedih akan berpisah dengan keluarga, tapi aku seronok nak kenal tempat orang. Selesai pendaftaran, aku dan keluarga aku pergi ke bilik asrama yang dinyatakan dan aku mula mengemas almari dan katil tempat tidur aku. Aku datang awal, so bolehlah pilih katil. Jadi aku pilih katil di tengah-tengah bilik menghadap loka-loka yang berada di dinding. Sebab juga masa tu bila fikir nak berpisah dengan keluarga. Tapi bila fikir dapat jalan tempat orang, sedih aku sedikit terubat. Selesai mengemas, aku kembali mengiring keluarga aku ke kereta dan tiba masa mengucapkan terima kasih dan selamat jalan. Aku melambai pada keluarga aku dan tak lama kemudian kereta mereka pun hilang dari pandangan. Aku kembali ke bilik asrama aku dan aku hanya duduk di katil aku. Aku tiba awal jadi agak kosonglah bilik. Dalam 2 jam lepas tu baru ramai datang dan aku mula mengenal rakan-rakan bilik aku. Rata-rata yang datang awal ni sebab tingkatan 1 macam aku. Dah petang-petang sikit baru nampak tingkatan 2, 3, 4 dan 5. Rakan-rakan bilik aku ni peramah, jadi aku cepat dapat kawan dan tak rasa janggal. Senior di bilik aku tu pun jenis yang friendly, jadi aku tak risau sangatlah bab-bab buli ni. Seminggu orientasi yang ditetapkan untuk kami berjalan lancar. Seronok. Selalu kita ditakutkan dengan cerita-cerita buli di asrama ni. Tapi Alhamdulillah asrama sekolah aku ni tak amal benda-benda macam tu. Orientasi kami ni berkisarkan lebih kepada sesi kenal mengenal dan merapatkan ukhuwah junior dan senior. Buli? Tak ada. Kami dalam bilik asrama ni ada satu tabiat sebelum tidur. Senior kami yang form 5 ni suka berkongsi cerita-cerita seram pada junior. Kira macam bedtime story lah. Tak adalah tiap-tiap malam tapi kebiasaannya akan ada. Macam-macam cerita yang kami dengar. Tapak sekolah kami ni dulu tapak askar Jepun. Paya bakau di belakang sekolah tu dulu tempat tahanan perang. Ada benda duduk di atas loka dan menegur siapa yang masih belum tidur. Macam-macam lah. Bila dengar memang meremang bulu roma ni. Tapi lepas tu lupalah balik. Lagipun aku tak berapa ambil berat sangat pun cerita-cerita seram sini aku ni. Sebab benda tak logik kan. So aku tolak tepi je lah. Dengar pun sebab dah semua ahli bilik duduk dengar. So aku cuma nak masuk kumpulan je lah. Kang kata tak bersosial pula. Tapi apa yang aku lalui lepas tu betul-betul buat aku berubah dan yakin bahawa dunia gaib ini ada di sekitar kita. Bulan pertama aku tinggal di asrama tu tak ada masalah yang aku lalui. Subuh bangun, mandi, pergi surau, balik sarapan, bersiap pergi sekolah. Balik sekolah, lunch, kelas prep, minum petang, riadah, maghrib, isyak, kelas prep lagi, minum malam dan tidur. Tu je jadual aku. Sehinggalah satu malam ni, aku terjaga. Rasa nak terkencing. Tak pastilah pukul berapa. Rasanya dalam 2-3 pagi jugalah. Sebab masa tu memang dah sunyi dah asrama ni. Selalu kalau setakat pukul 12 atau 1 ni, mesti akan dengar lagi suara-suara penghuni asrama. Sebab semua memang jenis tidur lambat. Tapi kalau dah pukul 2-3 pagi ni, memang rata-rata dah lena. Aku terjaga dalam keadaan macam tu. Sunyi je, tak ada bunyi apa. Waktu ni aku mamai, separuh sedar macam tu. Tapi rasa kencing tu nak meluap-luap lah. Jadi aku turun dari katil aku dan berjalan menuju ke tandas. Bilik aku dekat je dengan tandas, jadi tak sempatlah mamai aku ni nak hilang. Sampai je dekat tandas tu, ianya bermula. Masuk je pintu tandas yang utama, aku ternampak berbarisnya 7 orang berpakaian putih berdiri di setiap pintu tandas. Ada 8 tandas keseluruhan dalam tu. Setiap seorang berdiri di hadapan satu pintu tandas. Aku mamai masa tu, jadi aku tak berapa ambil kisah lah. Dalam fikiran aku, senior-senior ni dah tak ada kerja ke sampai banyak masa pula nak jadi telekong, nak prank orang tengah-tengah malam macam ni. Jadi aku berjalan melintas beberapa orang dan masuk ke tandas yang tiada orang berdiri di hadapannya. Aku melepaskan hajat dan bila aku keluar dari tandas tu, 7 orang tu dah tiada. Jadi aku berjalan balik ke bilik macam biasa dan naik ke katil aku. Aku pejamkan mata niat nak tidur balik. Tapi masa ke atas katil itulah
aku mulai sedar. Aku terfikir, kenapa sampai tahap macam tu senior aku nak menyakat? Punyalah committed. Telekong tu lagi, mana diorang dapat? Baik gila dengan asrama perempuan sampai bagi 7 telekong semata-mata nak takutkan junior. Dan kenapa waktu aku terjaga? Kenapa aku? Aku buka mata dan bangun. Tiba-tiba tengkuk aku meremang. Ekor mata aku terlihat sesuatu di luka. 7 lembaga berpakaian putih yang aku lihat di tandas tadi sekarang semuanya sedang duduk di atas loka menghadap aku. Walaupun mereka tiada wajah, aku tahu mereka sedang memerhatikan aku. Aku kaku masa tu. Berpeluh habis tubuh aku. Aku terus kembali baring dan menyembunyi diri aku dengan selimut. Entah apa yang aku fikirkan, hati aku masih ingin tahu apakah 7 susuk tubuh berpakaian putih itu. Kenapa aku? Kenapa? Aku gagahkan diri untuk membuka kembali selimut aku untuk melihat 7 susuk itu. Ternyata pilihan aku adalah antara pilihan paling bodoh yang pernah aku buat. 7 susuk tubuh berpakaian putih itu tadi kini duduk mengelilingi katil aku, tajam merhatikan aku. Lepas tu aku tak sedarkan diri dah. Aku cuma sedar keesokan paginya kawan bilik aku mengejutkan subuh dan badan aku panas. Aku demam. Aku bercuti hari tu dan warden membawa aku ke klinik. Dapat MC 3 hari. Aku diamkan apa yang aku lalui sehinggalah aku kembali ke asrama minggu depannya. Siapa saja yang mendengar cerita aku pasti meremang dan tak sangka aku berani untuk ke tandas pagi-pagi seorang diri. Mungkin rezeki aku ditemukan dengan 7 susuk itu. Cuma aku terfikir, kenapa aku? Terima kasih kerana sudi singgah dan mendengar perkongsian penghuni alam lain. Page kami masih baru, jadi diharap anda dapat like, subscribe, juga tekan butang loceng agar anda tahu setiap kali kami memuat naik cerita yang baru. Kajian menunjukkan bahawa bermurah hati akan menjadikan anda orang yang lebih gembira. Terima kasih.